Arwah mak saya meninggal masa umur saya 6 tahun. Arwah ayah saya meninggal masa umur saya 15 tahun. Kalau terbiar ditakdirkan dia itu dengan berkawan dengan baik, okey. Takut-takut terbiar berkawan dengan orang yang kurang baik. Kalau boleh bila malam raya, tu bila takbir je saya tutup semua sekali. Langsir tutup TV semua saya tak ada tengok. Sebab saya tak nak terbuai, tak nak dihantui oleh perasaan tu. Kehidupan disulami dengan pelbagai cerita. Ada musibah, ada dugaan untuk memantapkan iman. Ada yang tewas, ada yang terkulai, ada yang tetap berjuang demi sebuah kehidupan yang perlu diteruskan. Dan saya nak bersama dengan Fazli Zainal dan Ustaz Jazlan berkongsi tentang musibah dalam musibah. Jadi hidup ini, musibah inilah sulaman yang tak dapat dielakkan. Sedangkan Rasulullah sendiri berjuang untuk pelbagai perjuangan ya, untuk selamatkan Islam, untuk membasmi jahiliah, semuanya atas dasar untuk menegakkan keimanan. Ada musibah yang datang untuk mengangkat darjat. Malah ada juga yang menyebabkan ada yang tewas dan tak mampu untuk meneruskan legasi keimanan. Ini ujian sebagai manusia. Baik, kita nak cerita tentang Fazli. Penyanyi yang kita nampak ialah di atas pentas semuanya ceria, semuanya perlu ditampilkan. Kita perlu wayang di pentas nyanyian ya. Lagu sedih ke lagu apa, kita tetap kena berdiri untuk sampaikan lagu itu. Tapi tak ramai orang yang sedia untuk mendengar keluh kesah di belakang pentas perjuangan. Jadi hanya orang yang rapat, orang yang betul-betul kenal yang memahami selok belok, duka lara seorang bintang ataupun bintang yang berkelip ini. Kadang-kadang bintang itu berkelip tapi sinarannya perit untuk diterima. Baik Fazli, saya difahamkan Fazli anak yatim ketika umur berapa tahun? Daripada umur 15 tahun. Arwah mak saya meninggal masa umur saya 6 tahun. Arwah ayah saya meninggal masa umur saya 15 tahun. Masa itu tunggu keputusan SRP. Okay. Jadi saya ikut kawan bekerja di sebuah hotel sebagai pelayan di banquet part time lah. Masa tu siang saya pergi sekolah macam biasa, petang balik sekolah tu pukul 3 sampai pukul 11 malam saya bekerja lah. Kadang-kadang ada hari-hari yang saya sampaikan terlewat pergi sekolah, jadi saya terpaksa ponting sekolah. Tapi demi mencari sesuatu nasi lah. 15 tahun anak yatim piatu. Dah 15. Okey. Berapa beradik? Saya tak ada adik-beradik. Okey, sepupu sepapat yang rapat tinggal bersama? Yang tinggal tak ada, tapi kenal lah, maksudnya kita kenal, cuma tak rapat. Sebaik pemergian ibu bapa, Fazli memang seorang diri? Saya tinggal dengan kawan-kawan. Okay. Ada juga yang ajak saya tinggal dengan mereka, tapi saya fikir untuk tidak membebankan mereka, saya lebih sukalah untuk bekerja sendiri, cari rezeki, dan saya masih lagi boleh pergi sekolah dan dalam masa yang sama saya boleh bekerja. Saraan penuh siapa? Ada? Tak ada. Saya dapat beasiswa daripada BSN masa tu, RM300 setahun untuk biaya pembelanjaan, yuran-yuran dan sebagainya lah. Tak, individu yang betul-betul menjaga Fazli, kebajikan tentang betul-betul tak ada, tapi mereka ambil tahu jugalah. Cuma saya yang sendiri, kita rasa masa tu kita lebih suka dengan kawan-kawan kan, usia remaja masa tu kita lebih selesa kalau dengan kawan-kawan. Jadi pergi sekolah pun kawan-kawan pun ramai juga kawan-kawan yang macam jom kita pergi sekolah, maksudnya dia cakap lah, okay, kau dah buat kerja sekolah ke belum, besoknya waktu pergi sekolah lah macam biasalah, pagi. So sampailah saya tingkatan 5 dan masa tu hubungan kita dengan public tu dah lebih luas lagi, dah kenal ramai orang. Dan masa itulah juga saya kenal dengan seorang macam abang angkat saya lah, Cina. Dua orang, satu Cina, lelaki dan satu lagi perempuan. Mereka ni event company yang selalu buat event dan mereka panggil saya untuk mula jadi pengacara bahasa Melayu lah. Itu dia Ustaz, diuji yalah, ramai lagi yang mungkin lebih susah Ustaz Tapi ini 15 tahun terpaksa hidup sendirian. Boleh kita sendirilah sebabnya kalau ikutkan betul-betul yang jaga sebelum masuk itu tidak ada. Macam mana Ustaz anak yatim piatu ini kedudukannya dalam Islam kalau dapat kita ceritakan, ataupun kesusahan yang ditanggung seperti Fazli Alam ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim Fazli.
Fitri, sedang menonton yang dirahmati sekalian. Bila sebut tentang anak yatim piatu ni memang satu perkara yang bukan kita anggap dia mudah, bukan anggap dia senang, tapi dia mempunyai satu tanggungjawab kepada seluruh masyarakat. Sebab biasanya kalau kita lihat, tak payahlah yatim piatu, yatim pun kadang-kadang terpinggir. Sedangkan hak yang sepatutnya yang menjaga tu ialah daripada hak bapa-bapa, saudara atau atuk dan sebagainya kan. Tapi kadang-kadang kita nak memberatkan, seperti mana Fadli sebut tadi, nak memberatkan keluarga pun, dia pun ada tanggungjawab. Jadi dengan sendiri dia rasa lebih baik dia membina hidup dia sendirilah. Dan saya nak serulah pada masyarakat, kita kena ambil tahu sebab apa, mungkin anak jiran kita tu kematian ibu, kematian ayah, dan sebenarnya kitalah ayah dan ibu kepada mereka semua. Kerana kita bimbang kalau kita tak ambil peranan ini, maka anak tu akan terbiar. Kalau terbiar, ditakdirkan dia itu dengan berkawan dengan baik, okey. Takut terbiar, berkawan dengan orang yang kurang baik. Maka akhirnya natijahnya bukan budak itu saja, tapi natijah daripada masyarakat dan negara. Oleh sebab itu, saya nak serulah, benda ni sangat penting. Sebab itu dalam Islam, apa-apa juga hal berlaku, kita kena ambil tahu hal jiran. Kita ada tanggungjawab bab jiran, tanggungjawab bab adik-beradik dan sebagainya. Kerana apa? Kerana untuk menjaga keharmonian dan untuk menjaga kemaslahatan dalam membina satu tamadun agama yang begitu baik. Itu yang kita kena tahu. Baik, sebab itu bila saya tengok tadi kisah Fazli kan, bayangkan tak ada ayah dan ibu pada umur 15 tahun. Bukan satu benda mudah tahu. Saya kehilangan ayah pada umur 40 lebih. Itu pun rasa kehilangan. Macam mana orang yang umur 15 tahun tu, saya cakap memang dia cekal betul lah. Sebab orang lain mungkin ada adik-beradik, betul. kan? Seseorang. Seorang-seorang tak ada adik-beradik, sebatang kara. Bayangkan, saya tak boleh bayangkan lah dia punya macam mana nak hidup. Tapi sebenarnya tahu tak sebenarnya? Betul Ustaz. Kita kadang-kadang benda macam ni kita tengok kan, susah kan. Tapi kau percaya tak? Allah sebut dalam Quran apa? Allahus Samad. Allah tu tempat kita bergantung. Sebab bila Allah lahirkan kau ke dunia ini, maka kita kena faham Allah tetapkan rezekinya. Allah tetapkan kehidupannya. Allah beri makna kurniaan yang baik. Oleh sebab itu, walau ke mana pun juga kita tengok duduk dengan kita sekarang. Anak yatim piatu. Ini bukan satu benda mudah. Kan? Sebab Allah pelihara. Ketika anak yatim piatu kan, rimas ke macam mana? Sebab ada juga kes dia macam rimas orang beri simpati ke, orang pandang macam ni ke. Saya kata dia, aku boleh hidup lah, tapi kenapa kau macam mana perasaan Fazli ketika itu? Okey, contohnya bila setiap kali bulan Ramadan dah nak raya ni, ramai sangat orang yang ajak kita balik rumah mereka. Sampaikan saya rasa macam saya lebih selesa, kita ni dah jadi kita dah biasa sendiri, dan kadang-kadang kita ni bantu orang yang biasa ni dengan dia bergantung kepada orang, dia dah biasa bergantung dengan orang. Jadi kita pula bantu mereka untuk selesaikan solusi kepada masalah lah kadang-kadang mereka ada, sebab kita dah biasa independen dah. Saya tak nafikan sebagai manusia biasa, saya bukanlah sempurna. Saya banyak juga jalan yang bengkak-bengkok yang sepaksa saya lalui. Contohnya, bukan nak buka aib sendiri tapi sebagai orang yang pernah rasa susah semua, perjalanan seni saya sebagai seorang anak seni, saya pernah menyanyi di kelab malam. Jadi saya dah pernah rasa menyanyi kat kelab tu, dan sebagai seorang penyanyi tu, kita bukan hanya layan diorang tu ketika menyanyi pentas lah. Maksudnya bila turun bawah tu kita kena pergi say hello kepada setiap tetamu yang datang tu. Lepas tu diorang pun ajak minum semua. So itulah maksud saya, yang macam kadang-kadang kita dah terpaksa tersasar lah daripada laluan yang sebenarnya kan. Baik, sebelum Fazli sampai ke tahap jadi penyanyi kan, Ustaz, kadang-kadang banyak kes juga, saya tak pasti Fazli macam mana. Okey, anak yatim, ada mungkin tangan gaib, okey ni anak yatim. Ada orang yang mungkin zaman sekarang ni kan, sebelum zaman internet ni, ada orang tukang ambil derma kan. Saya kata, kau kenal tak anak si Sia-Sia tu, ni ada duit, tak apalah aku wakilkan. Jadi banyak juga harta anak yatim yang telah pun diambil, harta batin yang ditelan ya. Sekarang anak yatim terutama macam Fazli 15 mungkin dah kira agak matang lah kan. Betul. Tapi yang macam sekolah rendah tu semua kan, yang tak ada account bank semua tu, mungkin ada orang yang ambil kesempatan. Betul. Orang derma macam-macam tapi masuk ke poket dia. Nampak nikmat sebab dapat duit orang kan, tapi apakah impak buruk makan duit haram ni Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini satu perkara yang memang berlaku. Ada juga kadang-kadang sebagai pemegang amanah anak yatim tu, kadang-kadang dia menggunakan harta anak yatim tu sewenang-wenangnya.
Ini memang berlaku, kita tak boleh nafikan. Dan kalau kita lihat sebenarnya makan duit benda yang haram ni sebenarnya ada salah satu perkara yang sangat keji dalam Islam. Pertama, Allah cabut ketenangan dalam jiwa dia. Dia tak tenang. Dia kata dia rasa tak, dia takkan tenang. Yang kedua, maka dia rasa nikmat pada rezeki yang haram. Itu kita takut tu. Rezeki halal dah tak, rasa nikmat rezeki yang haram. Macam mana agak-agak? Kalau tak dapat duit klepet, bukan duit klepet lah. Tak best, mesti dapat klepet walaupun dapat RM5 pun okey lah. Ada sahabat macam tu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, hilang keberkatan. Bila hilang keberkatan, apa yang dikatakan keberkatan? Ziyadatul fil khair, ditambah kebaikan dalam kehidupan. Bila Allah tarik keberkatan dalam hidup dia, tak ada apa-apa lah. Lisan dia pun bercakap, tidak ada jadi kesan. Mata dia melihat, tidak dapat melihat benda yang baik. Sebab tu dia akan melihat benda yang dia nak, sebab dia mempergunakan anak yatim. Sedangkan Nabi sebut, ana waka fil yatim fil jannah kaza. Aku dengan pembelaan anak yatim dekat syurga macam ni. Maknanya kita kena tahu, dekat diri anak yatim tu ada kunci syurga. Sepatutnya kita bela. Itu. Dan yang keempat, kalau kita tengok, ramai orang yang makan harta anak yatim, Allah bagi balasan dekat dunia lagi. Belum sampai akhirat. Depan mata kita ni banyak lah kisah-kisah yang kadang-kadang ada wang yang ditaruhkan, diamalkan kepada datuknya, pakciknya, digunakan dengan sewenang-wenangnya. Akhirnya, maka waktu tu kita tengok Allah beri dekat dunia dah. Dan yang kelima, yang akhirnya dia lupa, dia mempergunakan anak yatim. Satu hari pun kita akan rasa bahawa sesungguhnya anak dia pun akan jadi anak yatim. Sebab itu jaga baik-baik, peliharalah, peganglah amal anak yatim itu betul-betul. Kerana apa? Tanggungjawab itu daripada dunia sampai akhirat dipertanggungjawabkan, dan bukan satu perkara yang mudah. Maksudnya mereka ni belajar waktu malam betul, kan? Betul. Tiba-tiba kena jual kerepek lah, kena jual apa tu semua. Fazli, semua orang kan, bila anda membesar, anda mencari identiti. Setengah orang dibentuk oleh ibu beletih lah semua, ataupun mungkin baby belan tu, ibu tu dirindui, ataupun bapa yang mungkin nampak serius pun, tapi dalam masa yang sama dia juga menjadi public figure untuk anda kan, figure yang terbaik untuk anda. Jadi tak rasa ke macam kekosongan, ada ruang kosong kat situ? Ataupun rasa macam bila tengok orang ada mak bapak macam benci tengok, okay, tak sukalah sebab aku lebih suka. Saya tak adalah sampai membenci, cuma macam tadi ni yang saya cakap, bila orang terlalu menabur simpati itu rasa macam seolah-olah kita tak boleh berdiri di atas kaki sendiri. Jadi saya fikir setiap manusia ni Allah beri kelebihan masing-masing kan. Kalau kita tengok macam saya cerita tadi, kalau kita flashback, Nabi Muhammad sendiri merupakan seorang anak yatim piatu. Jadi dia dibela oleh datuk dia, dan bila datuk dia meninggal, dia berdiri sendiri, pak cik dia yang jagalah. Jadi saya yakin kalau kita ni manusia sifat berbolak-balik iman kita kan. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Selalunya jarang-jarang jugalah. Kadang-kadang memang berbolak-balik lah. Jadi bila datang rasa keinsafan tu, tiba-tiba kita rasa okey. Dan saya yakin bila setiap kali kita berbalik kepada fitrah diri kita, InsyaAllah saya nampak perjalanan tu okey. Jadi tak adalah rasa macam terlalu kosong sangat. Tapi kalau Fazli macam anak yatim piatu yang yalah hidup kadang-kadang macam rasa ada orang kata sebatang kara semua. Bila pergi rumah orang yang meriah-meriah, rasa macam mana? Rasa macam tak selesa ke atau okey. Saya ni ada masa saya nyanyi di hotel dan kelab dulu, saya ada satu sifat yang kalau boleh bila malam raya, petang raya tu bila takbir je saya tutup semua sekali. Jadi dan bila saya kerja di hotel 5 bintang, kita diwajibkan untuk bekerja malam raya ke tetap juga. Maksudnya pelancong-pelancong yang datang daripada luar negara kan, Mak Saleh-Mak Saleh tu semua, dia orang tetap juga nak dengar kita menyanyi malam-malam. So malam raya tu kita tetap juga menyanyi macam biasa. Dan jadi bila balik je bilik tu, kita tutup semua langsir, tutup TV semua saya tak tengok. Sebab saya tak nak terbuai, tak nak dihantui oleh perasaan tu. Dan masa sekali saya pergi ke Mekah tahun 2008, masa tu dah jadi artis lah. Saya pergi ke sana, tiba-tiba ada sekali tu perasaan yang terlalu rindu sangat dengan arwah ayah saya, sampaikan saya boleh rasa kelibat dia ada lalu kat situ depan saya. Masa tu di dalam Masjidil Haram lah. Jadi itulah rindu yang terakhir yang saya rasa terlalu rindu sangat kat dia. So saya rasa macam alangkah baiknya kalau ketika itu apa yang saya ada ketika zaman kemuncak saya tu, saya boleh kongsi dan bawa mereka bersama ke situ. Itulah yang saya rasalah saat kerinduan yang paling mendalam sekali. Tapi sebelum dan selepas tu saya dah tak ada rasa apa dah. Mungkin dah terlalu imun. Jadi mungkin kuranglah rasa tu bila dengan kawan-kawan ada.
Okey, baik. Nak tanya dengan Fazli, gelombang kehidupan lah, 20-an, 30-an, 40-an. Okey, ketika COVID-19 kan, boleh katakanlah anda ni hampir dirangkut nyawa lah. Betul. Bila melihat laporan rasa macam, ketika itu pandemik sedang sangat mengganas. Wabak mengganas dan kita perasa macam Fazli ni macam mana keadaan kan? Betul. Mungkin kalau dapat orang yang ketinggalan mengetahui macam mana keadaan Fazli ketika COVID-19. Okey. Seminggu saya masuk dalam hospital. Kemudian arwah Sarah masuk. Sarah Raisuddin masuk. Tapi hospital lain lah. Dan beberapa hari selepas dia masuk, dia meninggal. Kemudian perhatian media semua beralih kepada saya. Adakah saya orang seterusnya yang bakal meninggal dunia? Artis yang bakal meninggal dunia. Tapi alhamdulillah berkat daripada doa kawan-kawan semua, kenalan-kenalan saya semua, ahli keluarga yang lain-lain semua, alhamdulillah saya bernafas balik semula. Saya yakin belum sampai waktu saya untuk pergi. Mungkin inilah ruang dan peluang kedua yang Allah bagi untuk saya selesaikan urusan-urusan saya yang belum selesai. Untuk saya mungkinlah yang Allah dah tetapkan pengakhirannya mungkin begini. Jadi mungkin tapi apa yang kita buat begini tak sesuai dengan ketetapan dia. Jadi saya yakin apa yang saya lalui itu adalah ujian yang paling perit dan tak ada lagi ujian yang seteruk itulah. Ustaz, macam mana kita nak bersahabat dengan musibah ni? Tidak sangka buruk pada Allah. Sebenarnya musibah ni mungkin satu titik permulaan ataupun turning point. Betul. Untuk Allah bawa sebagai tanda Allah sayang. Kita tahu kita dalam perjalanan, kalau kita sihat je, macam-macam kejahatan kita buat. Betul. Tapi musibah, sakit semua ni adalah satu ganjaran juga sebab Allah mungkin simpang untuk bawa ke laluan yang lain. Ustaz. Betul. Kadang-kadang sebenarnya bila musibah datang ni sebenarnya salah satu Allah nak beri hidayah atau petunjuk. Sebab itu bila nak sebut bersahabat dengan musibah ni sebenarnya apa? Hendaklah kita menguruskan musibah itu dengan baik. Musibah semua orang kena. Ada yang kelaparan, ada yang kehilangan, ada yang kecurian, ada yang kebakaran, ada banyak macam-macam musibah. Tapi bagaimana kita nak menguruskan musibah tersebut? Maka kita kembali pada asal kita, iaitu apa? Kita kena tahu manusia dunia tak akan boleh tolong kita. Yang boleh tolong kita Allahus Samad. Allah lah yang boleh membantu kita. Bagaimana Allah bantu kita? Allah bantu kita ni dengan pertolongan yang Allah beri. Allah beri bagi kita ni dengan dicukupkan, dengan dihindarkan dan sebagainya. Sebab itu kadang-kadang kita doa hari ni, kenapa tak dapat? Rupa Allah simpan untuk 10 tahun akan datang. Kadang kita minta hari ni, kenapa tak dapat? Rupanya apa? Allah nak gantikan dengan kesihatan, kebaikan. Mungkin dulu banyak doa dapat, tapi rupanya dengan doa tu Allah nak ganti dengan kesihatan. Betul. Mungkin kita minta dulu, ya Allah tak dapat. Rupanya apa? Rupanya Allah nak simpan ke akhirat. Sekali ada juga kita minta tak dapat pula. Memang Allah nak beri. Sekali minta tak dapat. Allah sebut aku punya kuasa sampai aku nak bagi ataupun tak. Itu hak Allah SWT. Dan akhirnya ingat, jangan lupa Allah SWT berusaha dan menguruskan hidup dengan baik. Dan ingat, kita datang ke dunia ni daripada Allah, kita akan kembali kepada Allah, dan dunia ni tak ada apa-apa. Tangan kita kosong, kita hanya minta doa kepada Allah Taala. Tengoklah tangan ni, mudah-mudahan Allah berilah kebaikan pada tangan ini dan kepada tangan kita semua. Mudah-mudahan kita hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa segala musibah yang berlaku, pelbagailah titik luka yang berlaku adalah sebenarnya kematangan yang Allah kirimkan. Betul. Saya sangat-sangat bersyukur, dan macam saya cakap tadi, dekat dalam IG, dalam Facebook, media sosial saya semua, orang-orang yang mungkin duduk dalam tu tak pernah bertegur pun tiba-tiba keluar doa Ustaz. Contohnya Puan Sri Tiara Jacqueline, nama-nama yang besar, Farah Fauzana, saya tak pernah, bukan tak pernah lah, jarang lah berbual dengan mereka. Tiba-tiba mereka message semua kat situ kan, rakan-rakan artis, peminat-peminat, sahabat-sahabat, rakan taulan, semua sekali tiba-tiba keluar kat situ message semua doa kan. Jadi saya rasa sangat bersyukurlah. Pada saya, sama ada dia kawan yang baik ataupun meninggalkan impak yang tidak berapa baik, mereka tetap memberikan pengajaran dan pengalaman kepada kehidupan seharian kita. Jadi saya tak pernah menyesal kenal seorang pun dalam hidup saya. Jadi mana yang baik, alhamdulillah. Mana yang tak berapa baik, saya anggap itulah yang mematangkan kehidupan saya. Ustaz, untuk akhirnya bagaimana kita nak bersangka baik sentiasa dan memahami musibah ni bukan hanya musibah kita lupa terus, tapi musibah ni untuk kita bertindak ke hadapan, untuk merangka masa depan sampailah kita menutup usia, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat musibah yang Allah berikan apa? Nak mematangkan kita. Yang kedua,
Kenapa musibah Allah beri kepada kita? Kerana Allah suruh kita ingat dekat Allah Ta'ala. Dan perkara yang ketiga, kenapa Allah bagi musibah kepada kita? Sebab Allah nak ajar kita, aku ni Allah Ta'ala yang akan selesaikan masalah engkau. Sebab aku yang memberi musibah tu kepada engkau. Dan yang keempat, mana bila Allah beri kita musibah tu kerana apa? Kerana Allah nak jadikan kita ni, kita ini dah tempat dunia kita tinggal, dunia ni ada tempat musibah. Macam-macam musibah yang datang. Dan yang kelima apa? Allah nak ajar kita sifat bersyukur. Dengan bersyukur itulah akan lahir sifat sabar. Belajar bersyukur, insya-Allah Allah akan ganti yang baik. Sebab itu dalam musibah dia ada hikmah. Kan? Ada hikmah senang kau cakap, pada hikmah dia. Sebab tidak ada bersyukur. Bersyukur, insya-Allah Allah bagi kesabaran kepada kita, dan dengan kesabaran itulah Allah sulamkan dengan hikmah. Mudah-mudahan kita berjaya dalam hidup ini dengan begitu banyak cobaan, cabaran, dan mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Siapa tahu kalau kita bersahabat dengan musibah, satu hari nanti musibah akan menjadi sahabat kepada kita. Bermaksud musibah itu tidak menggoyahkan kita, sebaliknya kita tenang dengan musibah dan Allah angkat darjat ke peringkat yang tinggi sehinggalah menggapai matlamat menjadi syuhada di bumi yang fana ini. Semoga memberikan kekuatan untuk hidup tenang dunia dan akhirat.